Kenapa Indonesia jadi mesin duit kepada Upin Ipin? Apa khabar Indonesia? Upin Ipin memang sudah jadi fenomena besar terkenal di Malaysia, tapi lagi menggila di Indonesia. Ramai orang Indonesia rasa yang Upin Ipin ni kepunyaan Indonesia, walaupun ia diproduksi oleh Le Copak, studio animasi dari Malaysia yang bermula sejak tahun 2007. Pasaran kat Indonesia jauh lagi besar. Malaysia cuma ada 30 juta penduduk. Indonesia pula ada 300 juta penduduk. Kalau 10% budak kecil Malaysia tengok, sikit je. Kalau 10% budak Indonesia tengok, dah 8 kali ganda. Lagi ramai penonton, lagi besar potensi duit masuk. Rating TV, YouTube, jualan merchandise, view TikTok, licensing. Dari awal lagi, projek Upin dan Ipin memang dapat sokongan kerajaan Malaysia sebab kerajaan nak ada satu karya animasi yang boleh bawa budaya tempatan ke dunia luar. Sebab tu, bila tengok Upin dan Ipin, memang penuh dengan elemen kehidupan Melayu. Dari cara bercakap, makanan kampung, permainan budak-budak, sampailah nilai agama. Di Indonesia pula, tak banyak animasi yang dapat sokongan sebesar ini. Jadi tak hairanlah kenapa Upin Ipin boleh jadi kartun kebangsaan di sana walaupun bukan produk sendiri. Kalau bab digital pula, Upin Ipin ni dah memang gah. Di YouTube je, diorang ada berjuta-juta subscriber dan satu episod boleh cecah berjuta-juta tontonan. Di TikTok dan Instagram pun sama. Potongan video Upin dan Ipin selalu viral. Orang remix, parodi, lip sync, macam-macam. Berak kat mana mana-mana je lah. Sini pun jadi. Dan penonton terbesar datang dari, Indonesia. Antara cabang buat duit Upin dan Ipin datang dari saluran YouTube. View dari Malaysia untuk satu video 1 ke 2 juta tontonan. Tapi view dari Indonesia 10 hingga 20 juta tontonan. Dekat Malaysia, Upin dan Ipin ditonton. Tapi bukan semua rumah tengok setiap hari. Dekat Indonesia, ada kawasan yang anggap macam kartun nasional. Kadang-kadang sampai jadi bahan meme, remix TikTok dan budaya pop. Sana pergi main. Baik, Opa. Penggunaan bahasa Melayu dalam Upin Ipin tak jauh beza dengan bahasa yang orang Indo faham. Banyak perkataan senang tangkap walaupun ada yang tak sama tapi masih familiar. Jadi berkata, kita tengok 5 sebab kenapa Upin Ipin boleh terkenal dekat Indonesia. Yang pertama, Upin Ipin masuk Indonesia tahun 2008 melalui TPI, sekarang MNC TV. Di Indonesia, Upin Ipin mula ditayangkan tahun 2008 di TPI yang kini berganti nama jadi MNC TV. Masa tu, MNC TV masih baru dan tak cukup bajet untuk bayar hak siar penuh seperti harga asal yang ditetapkan oleh Le Copak. Akhirnya mereka setuju untuk sistem profit sharing. Maknanya MNC TV boleh tayang tapi kena kongsi keuntungan dengan Le Copak. Disebabkan perjanjian tu, durasi Upin Ipin yang sepatutnya cuma setengah jam jadi panjang sampai 1 hingga 2 jam sebab MNC TV nak maksimalkan penayangan. Tak sangkalah penonton Indonesia sambut dengan gila-gila. Semua lapisan umur suka. Budak suka, mak bapak pun suka, semualah suka. Pendapatan yang MNC TV dan Le Copak dapat dari tayangan tu pun jadi lebih tinggi daripada harga asal yang sepatutnya dibayar. Sejak tu, nama MNC TV memang sinonim dengan Upin dan Ipin. Dan pada tahun 2018, MNC TV akhirnya beli hak siar utama. Nombor 2, jalan cerita Upin Ipin ni sangat dekat dengan kehidupan orang Indonesia. Kekuatan Upin dan Ipin sebenarnya pada simplicity dia. Cerita simple tentang kehidupan kampung di kampung Durai Runtuh. Tapi penuh dengan budaya, permainan tradisional, makanan kampung dan suasana gotong royong yang ramai orang Indonesia pun rasa dekat. Satu lagi, Upin dan Ipin memang syarat dengan nilai keagamaan, terutamanya episod Ramadan. Penonton Indonesia memang cepat connect dengan tema macam ni. Jadi ia terasa natural, bukannya paksaan. Sebab tu, bila orang Indonesia tengok Upin Ipin, mereka rasa macam, ini seperti kampung gue dong.
Nombor 3, kehadiran Susanti, karakter khusus untuk Indonesia. Pada September 2009, Le Coq memperkenalkan Susanti, watak khas dari Indonesia, Jakarta sebagai tanda penghargaan kepada peminat Indonesia yang sangat ramai. Susanti muncul pertama kali dalam episod Berpuasa bersama kawan baru di musim ketiga. Awalnya, Susanti cuma watak sampingan, tapi bila tengok sambutan Indonesia sangat kuat, mulai musim ke-7, Susanti dijadikan ikon untuk peminat Indonesia, macam representasi orang Indonesia dalam Upin dan Ipin. Nombor 4, lagu Sahabat Selamanya dari Padi, simbol persahabatan dua negara. Pada tahun 2010, Le Coq bekerjasama dengan band terkenal dari Indonesia, Padi, untuk buat lagu Sahabat Selamanya sebagai soundtrack baru Upin dan Ipin. Selain jadi lagu sangat emosional dan melekat, lagu ni juga dibuat untuk meredakan ketegangan diplomatik yang masa tu tengah panas antara Malaysia dan Indonesia. Selain tu, ada juga lagu-lagu yang sangat disukai penonton Indonesia. Contohnya, Boria Suka-Suka. Dan pada 2020, lagu Goyang Upin Ipin yang ada vibe dandut khas Indonesia. Marilah semua goyang Upin Ipin. Le Coq memang selalu tunjuk penghargaan pada peminat Indonesia sebab peminat Indonesia antara yang paling besar. Nombor 5, watak yang pelbagai dan unik tak bosan langsung. Salah satu benda paling kuat dalam Upin dan Ipin ialah variasi karakter. Setiap watak ada identiti tersendiri dari Mei, Jarjit, Fizi, Ehsan, Mail sampai Opah dan Tok Dalang. Semua watak ada personaliti kuat, kelakar dan mudah diingat. Dekat Indonesia, ni jadi penyelamat sebab ramai rasa banyak kartun luar negara terlalu generik, tapi Upin Ipin beri rasa yang lain. Kampung, meriah, kelakar, ada pengajaran dan penuh dengan warna. Betul-betul. 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 Sebab itulah Upin Ipin jadi sangat popular di Indonesia dan Indonesia jadi mesin duit untuk Upin Ipin. Gabungan budaya yang dekat, bahasa yang difahami, watak menarik, strategi tayangan yang kuat dan penghargaan kepada peminat Indonesia. Inilah langkah-langkah terbesar yang dilakukan oleh Le Coq. Pendek kata, Upin Ipin bukan sekadar kartun, ia jadi sebahagian memori generasi di kedua-dua negara. Jadi apa pendapat korang? Adakah korang suka menonton Upin Ipin atau kartun lain? Cuba beritahu sikit dekat ruangan bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.